Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini kita nak bincang tentang sifat kimia asid karboksilik. Sifat kimia asid karboksilik sebenarnya sangat similar dengan sifat kimia asid yang kita sudah belajar dalam bab 7 di tingkatan 4. Okey, sebagai contoh kalau cikgu bagi HCl, apabila kita campurkan HCl dalam air, HCl akan menunjuk sifat keasidan. Okey, macam mana dia tunjukkan sifat keasidan? Dengan dia mengion ion H+. Okey, kalau untuk asid karboksilik, contohnya CH3COOH. Okey, CH3COOH ataupun asid etanoik pun akan mengalami keadaan yang sama sekiranya kita campurkan asid etanoik ke dalam air. So, apa yang kita akan dapat? Kita akan dapat ion etanoat dan juga ion hidrogen. Okey, nampak sama kan? Kita hanya perlu pisahkan H+ daripada kawan dia lah. Kan? Jadi, kita pun dapat ion etanoat. Ini kita sebut sebagai ion etanoat dan ion hidrogen. Okey, jadi apabila sudah terdapat ion hidrogen, maka asid etanoik bolehlah bertindak sebagai asid. Okey, sekarang kita nak tengok sifat-sifat kimia asid karboksilik. Okey, kita akan cuba kamu tengok sama tak macam asid yang kamu dah belajar waktu tingkatan 4. Okey, so kita tengok contoh yang pertama. Okey, contoh yang pertama kita tengok tindak balas asid karboksilik dengan base. Okey, base dekat sini cikgu bagi dua contoh. Satu NaOH, satu lagi CuO ataupun logam oksida. So, kita tengok Okey, asid etanoik ada H dan natrium hidroksida Na. So, apa yang akan jadi? H+ akan keluar daripada asid etanoik dan Na akan ganti H. Na akan ganti H dan H ni akan bergabung dengan OH membentuk air. Okey, yang kiranya ion etanoat tadi akan bergabung dengan natrium. Jadi nama dia sekarang ni adalah natrium etanoat. Cuma bezanya selalunya kita akan letakkan ion yang bercas positif di depan. Tapi disebabkan di sini ion negatif kita agak besar, jadi kita letakkan dia di depan. Okey? Sama juga kes dia apabila kita reaktkan ataupun tindak balaskan asid karboksilik dengan logam oksida ataupun base juga, tapi logam oksida. Logam oksida. Sama sahaja kita gantikan Cu dengan H+. Okey, dan H+ akan bergabung dengan oksigen akan membentuk air. Kan? Sama kan? Okay, cumanya ion negatif kita sekarang ni agak besar dan berada di depan saja. Okey, kita tengok contoh yang kedua, tindak balas yang kedua, asid karboksilik dengan logam karbonat. Sama sahaja, H akan digantikan dengan logam. Okey, kemudian akan menghasilkan air dan karbon dioksida. Sama macam asid bertindak balas dengan logam karbonat. Akan menghasilkan garam. Okey. Garam, air dan karbon dioksida. Okey, seterusnya kita nak tengok asid karboksilik dengan logam. Ini pun sama saja, kita gantikan saja Mg dengan H. H akan keluar, dia akan menghasilkan garam dan juga hidrogen. Kan? Sama sahaja. So, itu adalah sifat-sifat kimia asid karboksilik. Jadi, kita tak perlu nak teruk-teruk hafal. Kita hanya perlu gunakan kembali ilmu yang kita dah belajar waktu tingkatan 4. Okey, sekarang kita nak tengok tindak balas asid karboksilik dengan alkohol. Okey, selain daripada sifat-sifat yang sifat-sifat kimia asid, kita nak tengok sifat kimia sekiranya asid karboksilik kita tindak balaskan dengan alkohol. Okay, dekat sini tolong tumpukan perhatian sebab dekat sini kita akan dapat satu produk yang lain iaitu siri homolog ester. Okey, so caranya bagaimana? Okay, senang saja. Contoh ini adalah asid etanoik.
cikgu tindak balaskan dengan ethanol. Okey, macam mana cikgu tahu ethanol? Karbon dia ada 2. Okey, so apabila dia tindak balas, okey, dia akan mengeluarkan air. Okey, caranya bagaimana? Caranya adalah seperti berikut. Okey, dia keluarkan air. So apabila kita keluarkan air ini, okey, kemudian kita gabungkan saja O ni dengan C. Jadi kita akan dapat O gabung dengan C. Jadi kita akan dapat satu siri homolog baru, nama dia ester. Okey, dan syarat dia mesti ada asid sulfurik pekat. Okey, cikgu harap kamu boleh faham. So, sekiranya kamu boleh faham, cikgu akan move on kepada ester. Okey, sebenarnya tindak balas alkohol dengan asid etanoik, okey, ataupun asid karboksilik sebenarnya menjurus kepada penyediaan ester. Okey, so kita tengok pula ester. Okey, sebelum kita pergi kepada sifat kimia, okey, dan juga penyediaan, okey, kita nak tahu dulu ester ni ialah apa. Okey, ester ni cikgu tak terangkan pada tajuk siri homolog yang lepas. Okey, sekarang baru cikgu nak terangkan. Okey, siri homolog ester ni sebenarnya adalah satu sebatian yang kita banyak jumpa dalam bahan-bahan yang berbau fruity smell, bau seperti buah-buahan. Contohnya pisang, minyak wangi kadang-kadang pun ada ester dekat dalam dia. Jadi ester ni sifat dia adalah dia berbau wangi. Okay, berbau sweety ataupun fruity smell. Okay, so kita nak fokus pada kumpulan berfungsi dia. Kumpulan berfungsi dia adalah C double bond O O. Okay, maksudnya dia tak ada kalau asid karboksilik ada H, dia tak ada H. Itu beza dia. Okay, formula AMP dia adalah seperti berikut. Okay, so kita nak tengok ester ni kita tak bincangkan sangat dia punya sifat kimia, tapi kita nak bincangkan dia punya cara penyediaan yang cikgu dah tunjuk tadi, dan juga cara untuk menamakan dia. Okay, so kita tengok balik penyediaan ester tadi. Okay, cara dia adalah kita tindak balaskan asid karboksilik dengan alkohol. Okay, cara dia adalah kita buang air. Okay, daripada alkohol kita akan ambil H, daripada asid etanoik kita akan ambil OH. So, kita gabungkan O dengan C. Okay, O dengan C, jadi kita dapatlah ester. Okay, syarat dia mesti ada asid sulfurik pekat. Okay, sekarang kita nak tengok macam mana kita nak menamakan ester. Okay, cara dia senang sahaja. Okay, kita tahu yang part yang ada double bond O. Nampak? Part yang ada double bond O ni datang daripada asid karboksilik. Betul? Okay. Kalau part yang warna biru ni, maksudnya dia tak ada double bond O. Dia ada single bond O. Okay, ini datang daripada alkohol. Okey, cara dia adalah yang alkohol ni, contohnya ini adalah ethanol, betul? Okey, kamu buang anol ni dan gantikan dengan il. Okey, jadi nama dia adalah etil. Okey, yang asid karboksilik tadi. Okey, sekarang kita tengok karbon dia ada 1, 2, 3, 4. So, butan So, kalau asid karboksilik sebenarnya nama dia adalah asid butanoik. Butanoik. Okey, jadi kita buang oik ni dan kita gantikan dengan OY. Okey, jadi sekarang yang bahagian asid karboksilik nama dia butanoat, yang di bahagian alkohol nama dia etil. Kemudian kita gabungkan, dia akan jadi butanoat etil. Okey, kalau ikut logik butanoat etil lah bila kita gabung. Okey, tapi kita tak nak namakan begitu, kita nak tukar. Okey, kita nak letak alkohol di depan. Jadi nama dia adalah etil butanoat. Okey,
Okey, kita tengok contoh seterusnya. Okey, tengok contoh seterusnya. Kita tengok di bahagian ada double bond O ni, maksud dia datang daripada asid karboksilik. Okey, kemudian kita tengok karbon dia ada 4. So, ini adalah asid butanoik. Okey, butanoik, OIC kita tukar kepada OWAT. So, jadi butanoat. Okey, kemudian kita tengok pula di bahagian alkohol. Macam mana cikgu tahu di alkohol? Sebab dia single bond O. Okey, kemudian dia ada satu karbon saja. Maksudnya ini adalah metanol. Okey, cikgu tukar anol kepada IL, il. So, jadi metil. So, metil butanoat. Itulah cara untuk kita menamakan ester. So, cikgu harap kamu faham. Dan jangan lupa buat latihan di hujung bab. Okey, itu saja. Sekian. Terima kasih.